Banyaknya sampah, banyaknya sampah. Banyaknya. Cakap pasal sampah, kita lepas tu ada program untuk menuju cikgu sampah. Cikgu sampah. Bukan. Adik-adik mau tahu apa programnya? Kita mau tahu? Wah. Okey, jom. Cikgu Nazmi, pernah rasa cemburu tak tengok kawan-kawan yang mengajar di kawasan bandar? Rasa cemburu tak dengan pendekatan-pendekatan yang cikgu-cikgu di kawasan bandar boleh gunakan? Jika diberi peluang untuk berkhidmat di sekolah lain, Cikgu Nazmi mahu tak? Dalam era maklumat ini, teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT amat penting. Teknologi ini telah menguasai global ini dengan berleluasa. Hampir setiap saat, orang menggunakan teknologi ini dan dengan teknologi jugalah menyebabkan kita boleh menguasai dan mengawal hampir setiap perkara di hujung jari sahaja. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini telah mendatangkan banyak kebaikan dalam semua bidang pentadbiran dalam sesebuah negara. Bidang pendidikan juga tidak ketinggalan daripada penggunaan teknologi ini. Teknologi maklumat dan komunikasi telah diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan. Kemajuan dalam teknologi komputer dan era baru pendidikan pada hakikatnya ingin memastikan revolusi maklumat akan mempengaruhi hidup kita secara lebih mendalam dan juga menyeluruh. Terdapat 3 sebab utama mengapa komputer dan lain-lainnya diperlukan dalam pendidikan. Pertamanya ialah banyak maklumat yang boleh dicapai daripada komputer tetapi tidak dapat dilakukan oleh manusia itu sendiri. Keduanya ialah kemampuan mengutip dan menyimpan maklumat serta pengetahuan hanya dapat dikelolakan dengan cekap oleh komputer. Manakala yang ketiga ialah maklumat dan pengetahuan menjadi kunci untuk ikhtiar dalam kehidupan manusia, terutama pada diri pelajar itu sendiri. Teknologi pendidikan merupakan sebagai bahan bantu mengajar dan tidak boleh digunakan untuk menggantikan pengajaran. Ia digunakan untuk membantu guru mengajar sesuatu topik dengan lebih berkesan. Ia mesti digunakan untuk pengajaran dan bukan untuk hiburan dan membuang masa, di mana penggunaannya mesti dirancang dalam pelbagai peringkat. Okay, so malam ni saya akan membuat obor-obor menggunakan botol dan kayu. Tengok. Ni semua, tengok sini. Ni semua adalah botol-botol simpanan saya yang saya kutip daripada tempat-tempat pembuangan sampah.
Okay. Dan ini akan menjadi tentacle untuk sotong jellyfish untuk kelas saya esok. Kesan penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Dengan adanya teknologi dalam pendidikan, guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan hanya tertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja, bahkan dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dan dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT. Penggunaan internet adalah sebagai alat untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini mengenai dunia pendidikan. Kemahiran menggunakan internet membolehkan guru dan para pelajar mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang terkini dengan lebih cepat serta efisien tanpa perlu menunggu masa yang lama. Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh daripada kesan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada pelajar yang mempunyai pelbagai keupayaan. Tapi pada malam ini, saya bukan hendak bercerita mengenai platform pembelajaran online. Saya bukanlah hendak bercerita mengenai teknologi pendidikan. Saya bukanlah hendak bercerita mengenai fasiliti pendidikan yang hebat untuk para pelajar. Tapi pada kali ini, saya ingin membawa kita semua untuk berfikir bagaimana pula keadaan para pelajar di sekolah-sekolah pedalaman. Bagaimana pula keadaan anak-anak didik kita di kawasan persekolahan yang serba kekurangan. Bagaimana pula keadaan mereka yang dibesarkan di perkampungan yang jauh ketinggalan daripada kawasan-kawasan urban yang pesat membangun. Bagaimanakah nasib mereka? Dan apakah pula inisiatif cikgu-cikgu mereka? Saya Teacher Nazmi. Saya seorang guru bahasa Inggeris di SK Long Sukang, Lawas, Sarawak. Sebuah sekolah pedalaman. Mengambil masa kira-kira 3 ke 4 jam daripada pekan yang terdekat. Kami mempunyai pelajar seramai 111 orang yang berasal daripada 13 buah kampung. Saya mengajar bahasa Inggeris dan pendidikan seni. Terdapat seramai 12 orang cikgu berkhidmat di sekolah ini. Kami masing-masing menggunakan sama ada transport orang kampung ataupun motor untuk sampai ke sekolah kami. Di sini kami tidak mempunyai capaian internet ataupun talian telefon bimbit. Elektrik pula dicatu. Bagi setengah kampung, kemudian elektrik hanya ada pada pukul 6.30 petang sehingga jam 10.30 malam.
Secara jujurnya, penggunaan teknologi untuk pendidikan di kawasan ini adalah kurang praktikal disebabkan oleh semua kekurangan-kekurangan yang ada di kawasan ini. Walau bagaimanapun, ini semua tidak melemahkan guru-guru di sekolah kami. Antara kemahiran yang perlu dimiliki oleh guru-guru di pedalaman adalah kemahiran untuk menukarkan bahan-bahan terbuang menjadi bahan-bahan bantu mengajar. Guru-guru di kawasan ini dibiasakan dengan amalan mengitar semula bahan-bahan terbuang. Kaedah ini diguna pakai oleh semua guru-guru untuk semua subjek-subjek yang diajar di sekolah ini. Di samping dapat memudahkan pembelajaran para pelajar di sini, ini juga secara tidak langsung memupuk sifat mencintai alam sekitar bagi para pelajar kami. Bagi guru-guru pula, usaha lebih adalah diperlukan untuk proses mencari, mengumpul dan membersihkan bahan-bahan terbuang yang dijumpai. Kebiasaannya, kami menggunakan masa hujung minggu kami untuk mencari bahan-bahan terbuang, sama ada di kampung Langsuka ataupun di pekan-pekan terdekat. Flower, this good stuff over here. Itu. So yeah. Dan jika bernasib baik, kita bakal menemukan barang-barang yang masih bagus dan sangat cantik dibuang oleh para peniaga dan pekerja-pekerja di luar sana. Barang-barang ini masih teguh dan cantik dan masih sesuai untuk digunakan sebagai bahan bantu mengajar di dalam bilik darjah. Ketika menuntut di IPJ Kampus Sarawak dahulu pun, kami sebagai guru pelatih mendapat latihan khusus daripada para pensyarah kami untuk menggunakan bahan-bahan terpakai dan bahan-bahan terbuang sebagai bahan bantu mengajar. Manalah tahu suatu hari nanti kami akan dipostingkan ke kawasan-kawasan yang tidak mempunyai capaian internet, di pedalaman, di kawasan orang asli, di pulau-pulau dan sebagainya, kata para pensyarah kami. Setiap benda yang dicipta
sudah pastinya mempunyai lebih daripada satu fungsi, kata Encik Majes, salah seorang pensyarah di IPG Kampus Sarawak. Beliau seorang pensyarah yang sangat kreatif dan beliau sendiri telah banyak mencipta pelbagai rekaan dan inovasi daripada bahan gitar semula. Beliau juga pernah menubuhkan satu kumpulan band yang mana band tersebut menggunakan bahan-bahan terbuang untuk dijadikan sebagai alat muzik. Para pensyarah seperti beliaulah yang telah menginspirasikan ribuan guru-guru pelatih dari seluruh Malaysia untuk menjadi lebih kreatif, berdedikasi dan terus bermotivasi untuk menyumbang khidmat di sekolah masing-masing. Guru-guru pelatih ini kemudiannya ditempatkan di serata Malaysia, memikul tanggungjawab sebagai seorang guru, seseorang yang bertanggungjawab untuk memahami keperluan para pelajar mereka, memahami kemampuan para pelajar mereka dan juga memahami apakah pendekatan pembelajaran yang terbaik yang sesuai dengan para pelajar mereka dan juga kondisi persekitaran mereka. Lian, what are you doing? Hanya dengan menggunakan bahan-bahan kita semula yang dikumpul seperti ini, PDPC dapat dijalankan. Apa? Senang buat huruf apa? Buat huruf apa? Ia tidaklah sehebat mana jika hendak dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang diguna pakai oleh guru-guru dari kawasan-kawasan bandar. Walau bagaimanapun, kami faham memberikan yang terbaik adalah jauh lagi penting daripada menjadi yang terbaik. Dengan menggunakan bahan-bahan gitar semula sebagai bahan bantu mengajar, PDPC kita masih boleh menjadi PDPC yang bersifat interaktif. Pi besar, pi kecil. Menggunakan plastik warna putih. Kelly dengan Sina buat apa? Ke huruf besar, ke huruf kecil. Amalan bilik darjah ini bukan sahaja mampu mendemonstrasikan kehidupan eco-friendly kepada para pelajar, tetapi pada masa yang sama juga guru-guru boleh menjimatkan kos pembelanjaan ke atas barang-barang bilik darjah. Seperti guru-guru lain, saya juga menggunakan masa hujung minggu saya untuk mengumpul barang-barang yang digitar semula
untuk dijadikan bahan bantu mengajar. Barang-barang ini kemudiannya akan dibawa naik ke sekolah menggunakan kenderaan orang-orang kampung yang saya tumpang untuk sampai ke sekolah. Kebiasaannya, jalan yang kami tempuhi mengambil masa 3 ke 4 jam. Kadang-kadang kami akan berdepan dengan cuaca yang buruk. Jadi kami akan bungkuskan elok-elok semua barang-barang yang kami kumpul. Setibanya saya di sekolah, barulah saya mengeluarkan semua bahan-bahan terbuang yang saya kumpul tadi untuk diguna pakai di dalam persiapan sebelum tiba waktu PDPC. Antara PDPC yang menggunakan bahan gitar semula yang pernah saya buat dalam kelas adalah kelas bakery. Saya menggunakan kotak-kotak besar untuk dijadikan sebagai microwave oven, kotak-kotak cereal sebagai kotak biskut produk para pelajar, dan juga tanah liat sebagai biskut-biskut yang dibuat oleh para pelajar saya. Saya turut menyambungkan wayar dan mentol lampu di dalam setiap kotak oven mereka supaya mereka kononnya dapat merasakan menggunakan oven sebenar. Ini merupakan salah satu PDPC yang menyeronokkan yang pernah saya kendalikan ke atas para pelajar saya. Para pelajar saya bukan sekadar hanya dapat belajar apa yang dikehendaki oleh silibus, tetapi dalam PDPC kali ini mereka juga dapat mempelajari etika-etika ketika berada di sebuah bakery, termasuk tips-tips keselamatan ketika berada di dapur. Antara bahan gitar semula yang saya paling suka gunakan adalah kotak. Kotak merupakan satu bahan yang sangat praktikal bagi saya. Ianya kuat dan teguh. Pada masa yang sama, ia mudah dilipat, dipotong dan digunting. Kotak juga merupakan satu bahan yang mudah ditampal menggunakan apa-apa jenis ejen pelekat, double-sided tape mahupun gam air biasa. Kotak juga mudah didapati. Kadang-kadang saya hanya perlu pergi ke kedai-kedai perabot ataupun kedai-kedai barang elektrikal untuk meminta kotak daripada mereka. Kadang-kadang staf-staf dan kawan-kawan di SK Long Sukang, jika mereka membeli peralatan mesin baru, mereka akan segera memberikan kotaknya kepada saya kerana mereka tahu kotak merupakan salah satu bahan bantu mengajar yang pada saya amat-amat membantu. Scientists learn anything by studying dinosaur fossil. Dinosaur fossil. Dengan kreativiti yang ada pada guru, walaupun hanya sekadar menggunakan kotak, PDPC yang dijalankan pun masih mampu menarik minat para pelajar.
PDPC tersebut bukan sekadar dapat memenuhi kehendak silibus, tetapi juga mampu membantu pembangunan anak didik kita dan menjadi kenangan bagi mereka buat selama-lamanya. Ini akan terus-menerus memberi inspirasi kepada para pelajar kita untuk terus berinovasi. Antara bahan lain yang saya pernah gunakan dalam kelas adalah plastik sampah. Saya pernah menggunakan 200 keping plastik sampah untuk membina sebuah kolam renang kepada para pelajar saya. Para pelajar saya, kebanyakan daripada mereka belum pernah menjejaki kaki ke kolam renang. Bahkan ada di antara mereka yang belum pun pernah melihat pantai dan lautan. Hinggakan di dalam PDPC ini ada di antara mereka yang teringin nak membuat istana pasir kerana mereka ingat swimming pool itu adalah pantai. PDPC kali ini telah menarik banyak perhatian rakyat Malaysia, termasuk bekas Menteri Pendidikan Negara. Botol-botol mineral juga merupakan bahan-bahan yang sangat praktikal untuk digital semula dan digunakan dalam pengajaran. Dalam PDPC kali ini pula, saya menggunakan 190 biji botol mineral yang kosong untuk membuat seekor obor-obor yang besar. Okay, listen to me. Okay, jellyfish can be found everywhere around. Di sini, kami tidak mempunyai sumber air yang bersih. Kami hanya menggunakan air bukit atau lebih dikenali sebagai air graviti. Untuk memasak dan minum, kami terpaksalah membeli stok-stok air mineral daripada pekan-pekan yang terdekat. Kemudian banyaklah botol-botol kosong yang tidak digunakan. Dengan botol-botol inilah saya minta para pelajar kumpul untuk buat pelbagai bahan bantu mengajar. Di sini, kawasan pedalaman agak kurang mendapat pendedahan yang sepatutnya mereka terima pada usia kanak-kanak. Mereka akan memasuki alam persekolahan dalam keadaan banyak benda yang mereka kurang tahu. Tercetusnya inspirasi saya untuk membawa kaedah yang saya gunakan sekarang dalam kelas. Anak murid saya tak pernah tengok laut. Saya bawa laut ke dalam bilik darjah. Anak murid saya tak pernah rasa berkomunikasi di pasar, tak pernah rasa cara nak beli tiket bas pergi mana-mana, tak pernah rasa naik flight. Saya bawa semua benda ni dalam bilik darjah saya. Salah satu pengalaman manis saya pula sepanjang berada di sekolah ini adalah apabila salah seorang pelajar saya dibawa keluar oleh ayahnya untuk ke bandar. Dan di sana dia terlihat sebuah vending machine. Sampai di sekolah,
Dia cuba menceritakan kepada kawan-kawannya apakah itu vending machine. Tetapi tiada seorang pun tahu apakah itu vending machine. Saya yang terdengar perbualan mereka bertekad. Pada malam itu saya mencari kotak dan membuat sebuah vending machine saya sendiri untuk memperkenalkan kepada pelajar saya apakah itu vending machine, bagaimana kita boleh menggunakannya dan apakah etika-etika yang kita perlu patuh ketika menggunakannya. Banyak lagi sebenarnya yang kita boleh buat menggunakan bahan-bahan kita semula. Yang pastinya PDPC tersebut boleh digunakan untuk membantu para pelajar kita. Meskipun kaedah pengajaran kita tidak sama seperti kaedah pengajaran di kawasan-kawasan bandar, tetapi kita harus faham bahawa kita tidak boleh menjadikannya sebagai satu alasan untuk tidak menunaikan amanah kita sebagai seorang guru. Di manapun kita ditempatkan, sudah pastinya ia ada hikmah di sebaliknya. Sebagai seorang guru, kita harus meneruskan tugas kita, melaksanakan tanggungjawab kita kepada anak-anak murid kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Setiap hari, para pelajar masuk ke kelas kita, merenung wajah kita, menunggu apakah yang bakal kita ajar pada hari tersebut. Kerana mereka tidak pernah berputus asa dengan kita, maka janganlah kita pula berputus asa dengan mereka. Genggam amanah kita bagai menggenggam bara api. Genggam biar sampai padam. Inilah tanggungjawab kita. Inilah tugas hakiki kita. Tak kisah di mana kita berada, guru-guru harus tahu dan pandai mengadaptasi. Tak kisah apa platform pembelajaran yang kita gunakan untuk anak murid kita, tugas tetap tugas, amanah tetap amanah. Ini bukan kerja kebajikan. Ini bukan kerja sukarelawan. Ini adalah tanggungjawab. We never claim, kami tak pernah cakap yang semua kekurangan ni adalah alasan kami tak memberi sepenuhnya. We never said that. No one ever said that. Okay? It is actually yang buat kami to go lagi strong. It is actually yang buat kami to go lagi jauh. Whenever I teringat kisah pelajar saya tak pernah tengok vending machine, I was like thinking, what if kalau saya yang jadi para pelajar tu and no one comes to tell me what is vending machine, and one day I'm going out to further my study, to kerja, and saya dimalukan sebab saya tak tahu vending machine ni apa. I will blame my teacher for it. I believe that, saya percaya yang kita dihantar, kita diberi tugasan mengikut kemampuan kita. Kita tak akan dibebankan melebihi daripada apa yang kita mampu. And I personally believe that kat mana saja kita dihantar mengajar, we actually can do it. Like Mr. Stephen said, it's just the way how we look things, just the way how we look it, you know. Kalau kita tengok benda tu trouble, it's gonna be trouble for us. It's going to be troubling us. Okay. If you ask me how to be positive, I said just be yourself. Be yourself and remember our purpose.